Okey, baik. Semalam cikgu pesan suruh sediakan buku apa? Buku Bina Ayat dan Bina buku ayat. teks. Okey, buku Bina Ayat. Buku Bina Ayat. Semua dah ada buku baru kan? Ke ada lagi yang belum ambil buku? Tak ada, sudah ambil. Sudah ambil semua sudah ambil. Okey, macam biasalah dekat buku tu tulis nama, lepas tu tulis perkara-perkara apa, tulis Bina Ayat Okey. Lepas tu tahun 6 Itu benda asas yang kamu perlu buat dekat buku latihan Bina Ayat tu. Okey, baik. Cikgu mulakan kelas hari ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat sejahtera. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat-sihat selalu dan semua bersedia untuk kelas Bahasa Melayu tahun 6 pagi ni. Baik, hari ini kita nak belajar tentang kemahiran mendengar dan bertutur. Okey. Baik, cikgu akan share slide Okey, boleh nampak tak slide cikgu? Boleh. Boleh Okey, baik. Hari ini kita nak belajar kemahiran mendengar dan bertutur, menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan betul. Hari ini objektif dia ialah menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan betul. Okey, dia punya standard pembelajaran dia 1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut ayat yang terdiri daripada pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan betul. Okey, hari ini 21 Januari. Okey. Baik, kita tengok buku teks. Kalau yang ada buku teks di tangan, boleh tengok buku teks sendiri. Kalau tak ada, boleh terus tengok daripada slide ni. Tapi mungkin tak berapa jelas sebab cikgu dah kecilkan saiz dia. Okey. Semua dah ada buku teks? Ada. Ada. Okey, baik. Kita tengok. Ada. Kita tengok buku teks. Kita tengok muka surat yang kedua. Yang bertajuk Sayangi Keluarga. Unit 1, Kasih Insan Istimewa. Okey, dekat situ dia ada dialog. Betul tak? Betul. Okey, dialog. Okey, kemahiran mendengar dan bertutur. Baik, cikgu nak tanya kamu, dialog ni apa Bila sebut dialog ni apa? Dia macam Macam apa? Bila sebut dialog, apa itu dialog? Siapa boleh jawab? Cikgu, dialog tu mereka cakap. watak tengah bercakap Sorang-sorang. Yang mana? Siapa nak jawab? Aisyah. 说你讲啊，Aisyah. 不用啊，沈丽莎。哎呀，沈丽，啊你讲沈丽啊沈丽你讲。这我结果快感冒你讲啊。cikgu叫Aisyah 讲，cikgu 讲哦，还有人。Alah, malu pula. Nak malu apa Cakap lah. Cepat. Apa itu dialog? Duk sebut dialog tapi tak tahu dialog tu apa. Kena tahu tu. Apa itu dialog? Cepat. Cikgu saya tahu. Okey, Shanice. Mereka bercakap. Mereka bercakap. Okey. Okey, tak apa, bagus. Betul? Ada lagi jawapan lain? Mungkin dia tak sama dengan Shanice Tak ada? Lain tidur lagi ke apa ni? Senyap je. Okey, baik. Dialog. Bila sebut dialog ialah perbualan lah. Perbualan antara dua orang. Antara dua orang atau lebih. Tak ada sorang-sorang kita tak panggil dialog. Kalau sorang-sorang kita panggil monolog. Boleh? Boleh faham? Dialog, monolog. Dialog
mesti ada 2 orang atau lebih. Kalau ada 4 pun dialog juga. 3 pun dialog juga. 2 dialog. Tapi kalau 1 tak boleh panggil dialog. 1 kena panggil monolog. Boleh? Faham? Selamat pagi Cikgu Rizwan. Selamat pagi. Siapa tu? Cikgu tak nampak pula. Pravin. Okey, Pravin. Bagus. Okey. Pravin baru masuk. Mungkin dia ketinggalan. Pravin, hari ni kita nak belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Kita tengok muka surat yang pertama. Silap. Muka surat yang kedua, buku teks. Jadi dekat situ ada dialog. Tadi cikgu ada tanya kawan-kawan kamu, apa itu dialog? Jadi dialog ni adalah perbualan. Okey? Ataupun percakapan di antara 2 orang atau lebih. Jadi kalau kamu dengar je perkataan dialog, kamu kena ingat dialog ni melibatkan 2 orang atau lebih yang sedang bercakap. Boleh faham? Boleh. Jadi kalau 1 orang kita tak panggil dialog. 1 orang yang bercakap, contoh kamu pun pernah kan bercakap seorang-seorang, betul tak? Betul. Ada tak bercakap seorang-seorang? Mesti ada kan? Macam contoh kamu tengah-tengah buat kerja, lepas tu kamu cakap, letih lah, penat lah kan. Contoh, nak buat apa hari ni? Kamu cakap dengan kamu sendiri. Itu dipanggil monolog. Biasanya monolog ni kita cakap dalam hati diam-diam . Tapi kalau cakap kuat-kuat pun, kalau tak ada orang dengar, kita panggil monolog juga sebab dah tak bercakap dengan orang lain. Okey? Boleh faham apa itu dialog? Faham. Okey, baik. Sekarang kita nak tengok dialog ni. Dialog ni ada Islah, ada ibu dia, ada ayah dia dan juga ada adik dia yang bernama Irfan. Ada 4 orang. Kamu semua ada buku teks masing-masing kan? Ada. Okey, kalau ada buku teks masing-masing, cikgu nak dengar kamu baca . Bagus . Cikgu nak dengar kamu baca. Okey, siapa nak jadi Ibu Islah? Okey, Shanice Ibu Islah. Lagi? Siapa nak jadi Islah? Saya nak jadi Islah. Okey, Aisyah Saya. Islah. Ayah Islah. Saya. Okey, Pravin, ayah Islah. Dan juga siapa lagi? Irfan. Adik. Siapa nak jadi Irfan? Adik Islah. Adik Islah. Siapa nak jadi adik Islah? Irfan. Seorang lagi, cepat. Yang ayah lihatlah lukisan Irfan tu. Yang dekat bawah tu. Dialog dia sikit je. 说到好的对话只有一句吧。 Seorang lagi, cepat. 还有一个人。 Siapa seorang lagi tu? Cepat. Damia tu. Okey, Damia. Cikgu Damia cakap mau, Damia. Okey, Damia, bagus. Okey, Damia, cikgu nak kamu jadi adik Irfan. Adik Irfan pula. Adik Islah. Nama dia Irfan. Boleh Boleh. Okey, baik. Sekarang kita nak mula melakonkan dialog ni. Jadi yang pertama kita tengok dekat sini ada Ibu Islah yang bercakap dulu. Okey, tadi Shanice kan Ibu Islah, betul? Ya. Okey, Shanice, mulakan. Islah, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baik, Ibu. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Islah? Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Islah. Adik kamu perlu dibimbing selalu. Dia menghadapi masalah pembelajaran. Oleh sebab itu, dia suka mengajar dan membaca. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, Ayah. Wah, cantiknya. Okey, bagus bagus. Nak tepuk macam mana? Bagi tepukan untuk keempat-empat orang ni. Okey, baik. Bagus. Terima kasih kerana kerjasama kamu melakonkan dialog ni. Okey, terima kasih. Yang kawan-kawan yang lain dapat dengar tak?
Dengar. Dengar. Okey, bagus. Baik, cikgu nak tanya. Bila dah dapat dengar, cikgu nak kena tanya lah. Okey. Yang ni yang tadi kawan kamu dah baca. Okey, tadi kawan kamu dah lakonkan dialog tu. Cikgu nak tanya kamu, ada tak yang faham dialog ni tentang apa? Cerita dia tentang apa? Okey, kalau yang tahu tolong share ataupun kongsikan dengan kawan-kawan yang lain, dan kalau tak tahu nanti tanya. Okey. Baik, kita tengok. Cerita ni tentang apa ni? Ada tak kosakata yang kamu tak faham ke kan? Contoh dekat sini cikgu senaraikan dulu lah. Cikgu rasa ini mungkin ada yang tak tahu. Tapi ada yang dah tahu. Tak apalah. Okey, jadi yang tahu tolong cerita sikit. Tolong cerita sikit cerita ni tentang apa? Siapa nak cerita? Dah lupa dah cara nak cerita macam mana? Cikgu, kalau saya cerita sangat luat punya, sangat luat. Luan, you know? Tak apa, cerita je. Yang penting bagi kawan-kawan yang lain faham cerita ni tentang apa. Apa yang mereka bualkan tu? Apa yang mereka bualkan? Cerita ni tentang apa? Apa yang mereka bualkan? Tu yang kena kawan-kawan lain pun faham. Jangan nanti kamu cerita, kawan-kawan lain tak faham. Okey. Cerita sikit lah. Buat ringkasan. Cikgu, Okey. ini cerita cakap dia punya bapa lah. Okey. Dia sudah pulang dari Kerja lah. kerja. Okey. Dia sudah balik. Okey. Dia tanya dia punya 小孩子叫什么？ Adik. 什么？ada tu titi ya. Dia punya Anak. Okey, dia tanya anak dia. Anak dia nama apa tu? nama Islah dan Irfan. Okey, nama Islah dan Irfan. Okey, bagus. Lagi? Bapa tanya mereka hari ini buat apa? Okey. Irfan cakap mereka hari ini mereka sudah hari ini mereka membaca buku cerita Okey. dan melukis gambar. Okey. Nah dia punya bapa cikgu 称赞叫什么啊？Robin 称赞。Puji. Bapa dia memuji mereka. Okey, bagus. Irfan dia sangat gembira, dia ambil dia punya itu gambar bagi dia punya bapa tengok. Okey, dia punya lukisan bagi ayah dia tengok. Okey, lagi? Islah dia pun memuji Irfan. Okey, dia memuji Irfan, memuji adik dia. Okey, lagi? Ibu dan bapa Irfan dan Islah buat apa? memuji lagi. Memuji juga lukisan Irfan. Betul? Betul. Okey, baik. Ada lagi tak yang tak faham cerita ni? Cikgu rasa cerita ni senang je, ringkas, mudah untuk difahami. Betul? Okey, jadi yang ni jadi yang ni cikgu senaraikanlah apa perkataan yang mungkin kosakata yang baru bagi kamu ataupun mungkin kosakata yang susah sikitlah bagi kamu. Okey, contohnya perkataan menghadapi, ya? Saya tak faham itu ayat adik juga saya ajar melukis. Okey. Sangat pelik. Okey, sangat pelik sebab ayat ni dipanggil sebagai ayat pasif. Ayat pasif. Kan? Kalau ayat aktif ni macam mana? Adik juga saya ajar melukis. Sekejap lagi lah. Sebab cikgu tak masuk lagi dekat bahagian ayat pasif, ayat aktif. Okey. Sabar. Boleh? Siapa yang tanya tu? Boleh. Saya Pravin. Okey, Pravin. Tak apa. Nanti kita sebut lagi ayat tu Sekarang cikgu nak sebut apa kosakata yang ada dalam ni yang mungkin baru bagi kamu ataupun mungkin susah untuk kamu faham. Contoh perkataan menghadapi.
Menghadapi maksudnya menempuh ataupun menemui. Jumpalah senang cakap. Setiap orang akan jumpa masalah. Okey, setiap orang akan ada masalah. Boleh faham? Itu maksud menghadapi. Macam kamu lah, sekarang ni kita sedang menghadapi situasi di mana COVID-19 ada dekat negara kita. Jadi kita tak dapat pergi ke sekolah macam biasa. Boleh faham? Itu maksud menghadapi. Kita terpaksa jumpa, kita terpaksa bertemu dengan COVID-19 ni. Walaupun kita tak mahu. Betul? Okey, yang kedua sukar. Sukar ni cikgu dah pernah ajar dalam kelas. Cikgu rasa semua orang dah tahu sukar tu maksudnya Susah. susah. Okey, tidak mudah tidak mudah ataupun susah. Okey, yang ni tentang kosakata. Cikgu rasa ada dua je kosakata yang macam susah sikit, yang lain macam senang kot. Ada tak perkataan lain yang kamu tak faham? Tak ada. Tak ada. Tak ada Okey. Sudah belajar. Okey, bagus. Baik, kita tengok. Hari ni kita nak belajar apa sebenarnya? Hari ni selain daripada kita belajar macam mana cara nak menyebut dialog ni, kita juga sebenarnya nak tahu macam mana cara nak menyebut ataupun nak melakonkan jenis-jenis ayat yang ada dalam dialog ni. Sebab dalam dialog ni ada banyak jenis ayat. Okey, sebenarnya jenis ayat ada 4 saja. Iaitu yang pertama ayat penyata, yang kedua ayat tanya, yang ketiga ayat seruan dan yang keempat ayat perintah. Okey, yang ni pun cikgu dah ajar masa tahun 5 dulu. Ingat lagi? Mungkin dah lupa kan? Tak apa, kita ulang kaji balik, kita ingat balik. Okey, jadi ayat ada 4. Ada 4 apa? Ayat apa? Ayat seruan. Ya, ayat tu ada berapa jenis? 4. Ada 4 jenis, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan juga ayat perintah. Perintah. Okey, itu ayat ada 4 jenis. Jenis ada 4. Kalau ragam ada 2 jenis. Ragam ada 2 jenis pula. Ada 2 ragam, bukan 2 jenis, ada 2 ragam. Ragam ni macam dia punya pattern lah. Okey, ada ayat aktif, ada ayat pasif. Kalau ayat aktif, kalau ayat aktif, cikgu ulang cikgu selalu guna ayat ni dalam kelas masa ajar kamu. Kalau ayat aktif, Ali makan roti. Boleh? Ali membaca buku. Itu ayat aktif. Boleh? Boleh. Kalau ayat pasif, buku dibaca oleh Ali. Boleh faham? Boleh. Kalau ayat aktif biasanya, bukan biasanya lah, ayat aktif dia punya pelaku dia jadi subjek. Pelaku tu orang dia lah. Contoh, Ali membaca buku. Ali tu orang. Orang jadi subjek, duduk di depan. Boleh faham? Boleh? Okey, kalau ayat pasif pula, dia punya objek duduk depan. Objek duduk depan. Berada di depan. Contoh, tadi Ali membaca buku. Ayat aktif. Betul tak? Ayat pasif dia, buku. Buku apa? Buku dibaca oleh Ali. Bagus. Buku dibaca oleh Ali. Itu ayat pasif. Boleh faham tak? Cikgu, ayat aktif tu Ali membaca buku. Yes. Ayat pasif? Buku dibaca oleh Ali. Ya, betul. Bagus. Okey, baik. Seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Okey, yang ni yang cikgu dah senaraikan. Cikgu rasa kamu pun boleh nampak. Okey. Okey, kita tengok dekat dalam dialog yang pertama. Islah, tolong buka pintu. Itu ayat apa? Islah, Ayat tolong perintah. buka pintu. Ayat Perintah. Okey, bagus. Ayat perintah. Ayah kamu sudah pulang. Ayat apa ni? Ayat penyata. Ayat penyata. Okey. Kalau kamu tengok dekat sebelah sini, boleh nampak tak sebelah sini? Boleh. Okey. Boleh.
Okey, yang sebelah sini cikgu ada tulis ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah kan. Nampak? Kalau ayat penyata biasanya lah cikgu selalu ajar kat kamu, dia hanya ada tanda noktah dan tanda koma je. Itu biasanya lah. Boleh faham? Ada lagi lah tanda-tanda yang lain. Boleh. Okey. Contoh ayat tanya pula. Kalau ayat tanya dia mesti ada kata tanya ataupun tanpa kata tanya. Dan dia mesti ada tanda Tanya. tanya. Jadi kalau ayat tu tak ada tanda tanya, boleh panggil ayat tanya tak? Tak boleh. Tak boleh. Ayat tanya mesti ada tanda tanya. Itu wajib. Mesti ada. Kalau tak ada, tak boleh. Tak boleh panggil sebagai ayat tanya. Yang ketiga, ayat seruan. Ayat seruan dia mesti ada kata seruan dan juga mesti ada tanda seru. Masih ingat tak kata seru? Masih ingat. Contoh kata seru satu. Amboi. Amboi. Lagi? Wah. Wah, okey, itu kata seru dan mesti ada tanda seru dekat akhir ayat tu. Boleh faham? Dan yang terakhir ayat perintah. Okey, ayat perintah ni contohnya ayat permintaan kan. Ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan. Itu yang kita dah pernah belajar dulu. Ingat tak kalau macam jangan, ada perkataan jangan, tu biasanya ayat apa? Seruan. Ayat seruan pula. Ayat perintah lah. Kita sedang dalam Cikgu itu ayat perintah. ayat perintah. Okey, boleh faham Okey, dan seterusnya tengok ayat dia pula. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Islah? Tu ayat apa tu? Ayat tanya. Okey, ayat tanya. Jadi kamu boleh nampak kan apa perbezaan ayat tanya, ayat penyata, ayat perintah dan juga ayat seruan. Okey, ni cikgu ada senaraikan lah. Okey, cikgu ada senaraikan. Kalau kamu tengok dekat bahagian ini pula. Ni. Ayat aktif, ayat pasif. Yang ni yang cikgu nak cakap tadi ni. Yang tadi cikgu dah terangkan sikit yang tentang Ali membaca buku, buku dibaca oleh Ali tu. Yang ni ayat pasif dan ayat aktif yang ada dalam dialog ni. Yang ni apa maksud ayat aktif? Cikgu dah cakap tadi ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku sebagai subjek. Pelaku tu orang lah. Orang yang ada dalam ayat tu dia jadi subjek. Contoh macam ni. Adik telah melukis 2 keping gambar. Jadi siapa pelaku dia dalam ayat ni? Adik. Adik. Jadi adik berada di berada di mana? Di depan. Yes, pandai. Adik berada di depan ataupun memulakan ayat. Adik mesti berada di depan. Tak boleh di belakang. Okey, tak boleh di belakang. Okey, baik. Kita tengok. Okey, faham ayat aktif ni? Adik telah melukis 2 keping gambar. Faham Faham. Faham. Okey. Sekarang kita tengok ayat pasif ni pula. Yang ni tadi Pravin cakap, cikgu pelik ayat ni. Kan? Adik juga saya ajar melukis. Adik juga saya ajar melukis. Tadi cikgu kata objek mesti kat belakang, betul tak? Betul. Betul tak? Jadi ayat ni dia punya objek di depan juga. Objek di depan. Betul ke? Salah ke cikgu ni? Sebenarnya adik ni objek ke subjek? Subjek. Sebenarnya dalam ayat aktif. Kalau dalam ayat aktif. Yang ni ayat pasif. Kalau ayat pasif, cikgu cakap tadi objek dekat depan. Betul tak? Ayat pasif, objek dekat depan. Boleh faham? Boleh. Jadi kalau sini ayat pasif, adik ni objek. Adik ni bukan subjek. Faham tak? Faham. Macam mana nak tukar ayat pasif ni jadi ayat aktif? Adik juga saya ajar melukis. Macam mana nak tukar bagi jadi ayat aktif? Siapa yang pelaku dia sebenarnya? Siapa subjek sebenarnya dalam ayat ni? Abang dia. Abang dia. Saya. Pandai pun. Saya. Jadi macam mana nak buat jadi ayat aktif? Saya
Saya Saya ajar adik mengajar melukis. adik. Saya mengajar. Adik melukis. Juga mengajar adik Saya juga. Melukis. Saya juga mengajar Mengajar adik melukis. melukis. Gambar. Pandai. Saya juga mengajar adik melukis. Yang tu ayat aktif dia. Boleh? Boleh. 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 Sekejap Okey, baik. Seterusnya kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu apa yang ada dalam dialog ni. Contoh kata nama. Kata nama ada dalam dialog ni. Dan juga penjodoh bilangan. Okey, kalau kamu perasan dekat dalam dialog ni ada kata nama. Am. Kata nama am. Faham apa maksud kata nama am? Faham. Okey, kata nama am ni ditulis dengan huruf besar ke? Huruf kecil. Okey, boleh tak kata nama am ditulis huruf besar? Tak boleh. Tak boleh. Dia bukan nama. Boleh tak kalau cikgu nak tulis kata nama am huruf besar? Tak boleh. Ya ke tak boleh? Bukan tak boleh meh. Dia bukan kata nama khas mah. Okey, sebenarnya boleh. Ha, Ha? apa pula cikgu ni cakap boleh kan? Ha. Boleh tulis huruf besar. Tapi jika Dia di depan. jika memulakan ayat. Oh, memulakan. Boleh faham tak? Boleh, boleh. Contoh ibu. Ibu membasuh baju. Ibu tu dekat. Ibu tu berada kat mana? Ibu membasuh baju. dia- Ibu tu berada di mana tu? Dalam ayat. Dia memulakan ayat. Yes, dia berada di depan. Dia memulakan ayat. Jadi boleh ditulis dengan huruf Besar. besar. Faham? Faham. Okey. Tapi kalau dia berada di tengah ataupun dia berada di akhir ayat, boleh tak tulis huruf besar? Tak boleh. Tak boleh. Jangan pandai-pandai tulis huruf besar. Contoh, buku cerita. Buku cerita ni dia bukan kata nama khas. Dia kata nama am. Jadi tak boleh ditulis huruf besar. Tapi boleh juga ditulis dengan huruf besar jika memulakan ayat. Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Seterusnya. Apa kerja kamu hari ni? Tadi kita dah belajar tentang kata nama am, kata nama khas. Oh, bukan. Penjodoh bilangan belum. Satu lagi. Okey, penjodoh bilangan yang ada dalam ni ada dua. Apa? Buah dan keping. Buah dan keping. Contoh. Adik telah melukis 2 keping gambar. Yes, itu ayat dia. Adik telah melukis 2 keping gambar. Dan satu lagi, yang buah? Ada atas dia. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Yes, bagus. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Ingat, buah tu macam mana nak guna. Keping macam mana nak guna. Okay, keping. Sebuah apple boleh kan? Sebuah apple tak boleh. Sebab apple dia tak besar. Dia kecil. Jadi kita panggil kecil. biji. Sebuah bola boleh. Bola pun sama. Kita panggil biji. Dia ada benda yang boleh guna buah. Ada benda yang kita kena guna biji. Cikgu, buah kereta boleh. Sebuah Yes, kereta kita panggil buah. Kereta kita tak panggil biji. Jangan sebiji kereta pula. Okay. Boleh faham? Okay, yang ni penjodoh bilangan. Okay, kerja rumah kamu. Semua ada buku bina ayat kan? Buka baru punya. Yes, buka baru punya. Nanti cikgu ajar macam mana cara nak buat. Okay, kita tengok apa yang kamu perlu buat hari ni ialah kamu perlu bina ayat.
sendiri. Ha. Ayat sendiri ya. Cikgu boleh. Cikgu tak boleh tips. Okey, buat ayat sendiri. Senang-senang je. Tak payah pening-pening. Contoh ayat penyata. Ni cikgu bagi contoh lah. Ali membaca buku cerita di ruang tamu. Ni contoh ayat penyata. Oh. Macam, Boleh. macam ini. Ayat penyata macam kamu buat dalam apa latihan bina ayat tu, yang bina 5 ayat berdasarkan gambar tu. Ni ayat penyata. Ayat ni hanya ada noktah atau koma je. Tak ada masalah. Okey, boleh faham? Nanti Boleh. kamu kena buat sendiri. Jangan ikut contoh cikgu ni. Okey, yang kedua ayat perintah. Ayat perintah kamu kena buat contoh ayat perintah lah. Contohnya, tolong tutup pintu itu. Boleh faham tak? Boleh. Tapi jangan tiru cikgu punya contoh pula. Buat ayat sendiri lah. Cikgu, yang ni sudah buat kena hantar ke sekolah Friday ya. Yes, betul. Pravin, Pravin，这样帮忙导水的国语言这样。他帮忙倒水啊。 Okey, boleh faham. Dan yang ketiga ayat tanya. Buat satu ayat tanya. Tak payah buat susah-susah. Yang penting ayat tu betul. Ayat tu tak panjang sangat pun tak apa. Okey, contoh, berapakah umur kamu? Ni soalan lah. Ayat tanya soalan lah. Ada berapakah, mengapakah? Yes. Kalau tak nak pakai kata tanya pun boleh. Kan? Contoh ni paling senang Kamu lapar? Contoh. Itu ayat tanya tanpa kata tanya. Kan? Tapi kalau boleh buat ayat tanya dengan kata tanya lah. Cikgu nak kamu buat dengan kata tanya. Tanpa kata tanya pun boleh lah. Tapi kalau dah tak tahu nak fikir sangat. Okey, dan yang terakhir ayat yang keempat itu ayat seruan. Wah, besarnya rumah itu. Jadi jangan guna lagi cikgu punya contoh ni. Kamu kena fikir sendiri. Okey, kamu kena buat 4 ayat je. Tak banyak pun, 4 ayat je. Cikgu nak 4 ayat je. 4 ayat. Okey, jadi buku bina... Ya. Ada dia punya instruction tak? Okey, ni cikgu nak tunjuk cara nak tulis dia. Okey, tengok Ni buku kamu. Boleh nampak? Boleh nampak tak slide ni? Boleh. Okey, ni contoh buku kamu. Yang pertama, yang ni jangan tulis bina ayat dalam buku bina ayat ni arahan cikgu lah. Okey. Ayat ni tulis dalam buku bina ayat. Jangan pergi tulis dalam buku ulasan ke, buku tata bahasa ke, tak payah. Tulis dalam buku bina ayat. Boleh faham? Okey, yang pertama tulis hari lah. Hari ni hari Khamis. Macam biasa tulis hari Khamis. Lepas tu tulis bilangan mulai tahun ni kena tulis bilangan. Dulu cikgu tak pesan benda ni, tapi kali ni kena tulis bilangan. Ya. Cikgu, atas kita punya date buku panjang kita atas ada satu no. Boleh tulis sana nombor 1 tak? No sana. Boleh juga. Tak ada masalah. Tapi kalau tak ada, tulis di tengah-tengah nombor 1. Sebab apa? Nanti nak tengok berapa kali kamu buat bina ayat dalam 1 minggu. Senang nak tengok. Boleh faham tak? Boleh faham. Okey, seterusnya tulis tarikh lah. Hari ni tarikh dia 21 Januari. Boleh faham? 2020? Silap. 2020. Aduh, silap. Nasib baik kamu nampak. Okey, baik. Boleh pula tersilap Okey, baik. Khamis 1, lepas tu 21 Januari 2021. Okey, boleh Boleh. Setakat ni boleh. Okey, lepas tu cikgu nak tulis arahan ni. Bina ayat berdasarkan jenis ayat yang diberikan. Ini dia punya arahan. Mesti tulis. Faham? Okey, kemudian nombor 1. Cikgu nak kamu tulis kena selang satu baris. Ingat kong jangan tak kong kena selang Kong. Okey, selang satu baris, tulis nombor 1 ayat penyata. Lepas tu di bawah ayat penyata tu tulislah ayat kamu. Boleh macam biasa? Suruh tak payah kong di. Ya, tak payah. Bawah ayat penyata tak payah kong. Ni dekat sini terus tulis. Boleh faham? Boleh. Okey, lepas dah tulis ayat, kong satu baris. Kalau ayat tu sampai 2 baris, kena kong lagi Boleh faham tak? Faham.
Okey, lepas tu yang kedua ayat perintah. Boleh faham? Pun sama, Boleh. bawah ayat perintah tulislah ayat kamu. Nombor Okey. 3, ayat tanya. Bawah dia tulis ayat kamu sendiri, ayat tanya yang kamu buat. Fikir yang Saya nak senang-senang cek je. dulu. Kalau boleh buat sendiri lagi bagus. Tapi kalau tak tahu cikgu, saya tak tahulah macam mana. Boleh tengok internet. Ha, ada Google kan? Tapi Ada. lebih baik kamu buat sendiri baru kamu faham. Yalah. Okey, dan yang terakhir ayat yang keempat iaitu ayat seruan. Pun sama, bawah ayat seruan terus tulis ayat, tak payah kong lagi. Cikgu, saya Um, selalu lupa. Saya juga Cikgu. tahu wah amboi saja. Saya sudah lupa. Ha, kalau dah lupa nanti boleh tengok Google. Okey, type aja ayat seruan. Nanti dia keluar contoh-contoh ayat seruan dan kata-kata seru yang ada. Kamu kena tengok tu balik, refresh balik. Cuba ingat semula sebab dah lama sangat tinggal. Betul tak? Okey. Baik, boleh faham tak kerja yang kamu kena buat hari ni? Faham. 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 Guna buku apa? Buku panjang bina ayat. Ayat. Okey, Bina kita nak guna buku bina ayat. Jangan guna buku lain. Okey. Ada apa-apa nak tanya lagi sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ni? Lagi satu cikgu nak tanya. Buku ni hantar bila? Jumaat. Okey, hantar setiap hari Jumaat. Semua kerja yang cikgu bagi kalau guna buku, dah buat, hantar hari Jumaat. Okey, lepas tu cikgu akan tanda, nanti hari Isnin ambil balik. Macam biasa, macam tahun lepas. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Sekejap lagi 9.15 cikgu ada kelas dengan tahun 3 pula. Jadi kita kena tamatkan awal sikit. Tak boleh terlajak. Nanti tahun 3 tu cikgu tak pernah masuk lagi kelas dia. Aduh. Okey. Ada nak tanya apa-apa lagi sebelum kita tamatkan kelas? Tak ada apa-apa. Tak ada. Semua faham apa yang kamu perlu buat? Faham. Sudah ambil. Cikgu sudah cakap sangat jelas. Okey, Cikgu, saya semua sudah ambil nota. Okey, bagus. Nanti jangan risau. Slide ni cikgu akan letak dalam Google Classroom. Kalau kamu masih tak faham apa yang cikgu ajar tadi, cikgu akan letak dalam Google Classroom. Nanti kamu cek dekat Google Classroom. Boleh faham? Boleh. Dan video rakaman ni juga cikgu akan letak dalam Google Classroom. Kamu boleh tengok balik kalau tak faham. Faham? Boleh. Okey, Faham. itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat belajar sesuatu. Okey, kalau nak tanya apa-apa boleh terus message cikgu dekat WhatsApp pun boleh. Tak payah risau-risau, jangan takut cikgu tak makan orang, cikgu makan nasi. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Okey, bye. Terima kasih. Cikgu Ridwan. Okey, bye-bye. Bye. Terima kasih Cikgu Ridwan. Okey, bye. Ya. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat. Kakak salah tulis ni. R-A-H Rah. Cuba tengok kat situ. Kan? Rahmat kan? Betul tak?